Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Amma ba'd, saya bersama dengan saudara Faiz dan juga isterinya Puan Siti. Alhamdulillah, saya doakan supaya tak lama lagi dia bakal melahirkan anak. Kita kenal saudara Faiz adalah yang tular berkenaan dengan berlakunya kekasaran ataupun punjal kepada seorang pemandu wanita yang berada di Cameron Highland. Sebenarnya insiden pada 19 hari yang lepas, kita di Sembilan Malaysia sudah pun berhubung dengan saudara Faiz. Tapi ketika itu saudara Faiz dalam keadaan ditangkap. Sewaktu itu kita cuba berusaha untuk berhubung dengan saudara Faiz untuk bertanyakan. Malah saya juga ada share kat story untuk tanya di mana boleh berjumpa dengan Faiz dan sebagainya. Dan alhamdulillah, sahabat semayang kita salah seorang dapat berhubung dan Faiz telah memberi satu kerjasama yang baik dan dia beritahu dengan nama Yusuf Hazmi, selepas saya keluar nanti saya akan datang jumpa. Dan dia sempat memberitahu beberapa perkara, beberapa patah perkataan. Dia beritahu yang sebenarnya bang, saya jadi macam tu kerana keadaan isteri saya yang keadaan sarat mengandung 8 bulan. Kenyataan last yang dikeluar oleh Faiz kan waktu dalam berhubung. Jadi kita menunggu saat ini dia dah keluar daripada, bukan lock up penjara. Maksudnya dia sudah melalui proses tangkapan, reman, tuduhan, hukuman. Maksudnya dia dah pergi kepada 4 proses ni. Yang pertama, pihak berkuasa sudah membuat tangkapan. Yang kedua, dia sudah melalui proses reman dan akhirnya dah dituduh dan sudah mengaku bersalah. Dan sekarang ni hukumannya pun sudah berjalan dan cukuplah genap 19 hari. 19 hari ya? 19 hari dengan 2 kes, iaitu Seksyen 323 dan 506. Satu pengajaran, satu ujian kepada saudara Faiz. Tapi hari ini saya mendengar sendiri luahan dan juga perbincangan yang hari ini kita tanya kenapa. Sebenarnya saya pun pada peringkat awal marah. Daripada awal lagi tular videonya saya cukup marah, dan hari ini pun saya masih lagi marah. Tetapi apabila saya mendengar penjelasan seorang ayah, yang saya rasa kiranya dia seorang ayah, seorang suami, dan saya juga seorang ayah, saya juga seorang suami, saya faham. Cuma saya sudah menasihati kepada saudara Faiz, insiden yang berlaku, kecelakaan yang bakal berlaku itu adalah satu jenayah yang berbeza. Tetapi jenayah yang kamu lakukan adalah satu jenayah yang berbeza. Kanun kesesaan yang berbeza. Maksudnya kanun kesesaan yang boleh menyebabkan kecederaan dengan memukul dan sebagainya. Jadi saya tak nak sebut teguran, nasihat pun tidak, tapi lebih kepada perkongsian supaya di masa akan datang, walau bagaimana sekalipun. Dan hari ini saya rasa alhamdulillah Faiz pun dah dapat sedikit pencerahan pasal undang-undang juga. Ya, betul. Tindakan dia dan juga puncanya adalah dua perkara yang berbeza. Kerana di dalam perundangan, apabila satu-satu perkara sudah berlaku, insiden itu contohnya, barulah boleh pihak berwajib ambil tindakan, barulah boleh dituduh. Sebab itu alhamdulillah, syukur kepada Allah, isterinya selamat ketika turun daripada Cameron Highland. Dan keadaannya kita faham, syarat mengandung, orang bawa kereta. Saya difahamkan boleh tengok video-video yang diceritakan oleh saudara Faiz dan juga Puan Siti, bagaimana dan apa sebabnya. Jadi saya tak nak mengulas panjang. Apa yang saya boleh katakan dekat sini, sekiranya kita boleh memberi ruang kepada saudara Faiz, dan saya juga mengharapkan supaya terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati satu penjelasan, respon daripada saudara Faiz dan Puan Siti, untuk kita boleh memahami apakah sebab dan punca. Walaupun itu tidak boleh dijadikan sebagai satu evidence, tetapi seseorang yang bertindak dalam keadaan panik, dalam keadaan yang kita kira ialah anak dalam perut kan 8 bulan, bila saya difahamkan orang bawa kereta seperti berlumba keadaan pada waktu itu, sekiranya saudara Faiz tidak tekan minyak, kemungkinan dia boleh masuk ke dalam gaung bersama isterinya, anak yang di dalam perut, dan anak kecil yang berusia 2 tahun di dalam kereta. Mungkin tindakan Faiz itu bagi saya sendiri pada peringkat awal dan sampai hari ini pun nampak biadab. Setiap orang ada emosi dan pemikiran yang berbeza.
Kadang-kadang seseorang itu mungkin terlalu sayang isterinya, sayang kepada anaknya, sayang dalam bayi di dalam kandungannya itu, satu benda yang anugerah bagi dia, dia akan protect sehabis mungkin. Apa yang dia lakukan itu satu kesalahan, satu jenayah, tetapi emosi itu membawa kepada diri dia dan keadaan itu menyebabkan dia bertindak di luar batasan. Termasuk saya sendiri juga pernah melakukan perkara sebegitu. Saya harap Faiz jangan ulangi lagi, dan saya harap juga netizen di luar sana berikan peluang, ruang kepada beliau untuk hidup dengan keadaan aman, kerana kita semua buat kesilapan. Dia sudah melalui hukuman 19 hari, itu cukup panjang bagi seseorang yang rasanya dirinya tak anaya. Dia rasa tak anaya sebab apa? Keadaan itu berlaku kerana dia cuba menyelamatkan keadaan dalam kecelakaan. Anak isterinya mungkin boleh menyebabkan kemalangan dan kecelakaan yang boleh kematian. Bagi saya, ada yang munasabah, ada yang juga tidak munasabah. Undang-undang meletakkan satu hukuman itu jelas, kerana ada evidence-nya, ada bahan yang kukuh untuk dituduh. Jadi saya lihat hari ini perkaranya sudah selesai. Sekiranya ada juga di pihak yang lebih sana ingin tampil untuk menjernihkan keadaan, untuk bertemu dengan saudara Faiz, mungkin dalam keadaan kedamaian ataupun tu, saya mengadu-adukan supaya benda ini tidak berpanjangan. Saya harap netizen di luar sana dah berhentilah. Jangan ditularkan lagi video, perkara pun sudah dijatuhkan hukuman. Berilah kemaafan kepada saudara Faiz kerana semua orang melakukan khilaf. Jadi dengan kemaafan ini, dalam keadaan kita memberi kemaafan juga, dia sudah melalui hukuman. Jadi bagi saya sangat adil. Jadi apapun, saya harap Faiz lepas ini jangan buat lagi. Fikirkan isteri awak. Saya yakin isteri awak sangat sayangkan awak, sangat cintakan awak, anak-anak perlukan awak. Macam mana keadaan sekalipun, macam yang saya pesan tadi, antara yang saya kongsi tadi adalah bila berlaku satu perkara itu, pertama bertindak mengikut undang-undang. Apa yang perlu awak bertindak? Sekarang berlaku insiden, pertama ambil rakaman keadaan sekeliling ketika isteri awak jatuh tu, ketika anak kecil awak terjatuh tu, keadaan kereta di depan, macam mana keadaan kereta di depan. Barulah turun daripada kereta, pergilah ke tempat orang yang awak nak berjumpa. Jangan terus turun marah. Jadi dia menjawab, awak tunjal kepada dia, orang tak faham apa sebab dia tunjal kepada orang. Nampak awak turun dan akan marah, nampak ya awak pukul, tapi orang tahu daripada awal tu. Sebab itu semua orang saya nasihatkan kepada semua, apa-apa sahaja nak buat, rakamlah video. Tujuannya apa? Bukan nak viral, ada bahan bukti. Mungkin lepas ni Faiz nak kena ada handycam depan belakang, sebab awak bawa anak kecil, ada bayi lagi. Mungkin itu dapat menyelamatkan sedikit keadaan. Jadi insya-Allah saya harap cerita berkenaan saudara Faiz ini kita berhenti sampai di sini. Kita doakan mereka, mudah-mudahan keluarga ini bahagia, mudah-mudahan keluarga ini dimurahkan rezeki. Saya dalam ahli keluarga semboyan juga memohon maaf kepada awak sekiranya pada peringkat awal itu kita nampak macam mendesak dan mencari, bukan. Kita melihat seorang wanita kan, jadi faham keadaan tu kan. Tapi alhamdulillah dengan awak punya penjelasan dengan ini, saya rasa semua orang kena ada second chance lah kan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang-kadang waktu tengok sesuatu benda yang saya buat, waktu tengok havoc tu, saya ada rights yang polis lalu lintas. Jadi awak kalau nak buat satu benda tu, awak kena tengok rights awak kat mana. Bukan yang saya nak mengajar awak mengatasi undang-undang, tak. Awak kena tahu rights awak kat mana, baru awak boleh buat. Kalau betul keadaan isteri awak waktu itu dalam keadaan accident, accident dan dia terjatuh, awak kena lihat keadaan dia. Ada tak kecederaan dia? Ada cedera tak? Ada yang sesuatu yang hilang tak? Kalau tak ada, awak kena call dulu. Kalau katakan contoh berlaku sesuatu benda yang parah kan, maka awak telah mengambil keputusan untuk keluar, ambil video, terus pergi ke balai polis. Sebab awak tak ada rights, awak bukan pengamal undang-undang. Awak sekarang ni, bila awak ke dalam 19 hari, isteri awak yang merana dengan yang betul tak saya? Mana orang tolong kita? Kalau awak nak sekolahkan dia, bagi pandangan saya, habis buat rakaman ni, mungkin awak di akhir tu awak kata saya juga akan buat laporan polis tentang insiden tu. Sebab dia macam ni, dalam elemen jenayah, saya dah beritahu dah,
Yang dia bawa tu insiden yang lain. Jenayah apa? Jenayah lalu lintas. Yang awak buat ni adalah jenayah melibatkan kandung kesesaan 323. Nasib baik waktu kat tangan waktu tak ada lighter. Kalau ada lighter tu awak ketuk kan 326. Kalau ikutkan waktu tu awak ada pegang mancis kan? Saya ada pegang mancis. Cuba bayangkan kalau waktu awak ketuk tu mancis tu ada kat tangan ni. Tu lain lagi. Bersenjata pula. Jadi sebab tu saya juga bukan orang baik. Faiz, saya juga bukan orang baik. Saya juga melakukan kesilapan. Saya juga kadang-kadang beremosi lah. Saya juga ni. Tapi awak kena tengok rights awak kat mana. Saya pernah marah. Macam seolah-olah cakap macam baik sangat. Tak, saya memang tak baik. Kalau orang cakap saya baik ni, saya memang tak baik. Kalau orang kata saya ni berlakon, ya memang berlakon. Memang betul berlakon. Sebab ada benda yang saya nak buat tak boleh. Sebab apa? Kalau saya buat nanti kan undang-undang datang pada saya. Betul tak? Jadi of course lah, kita sama. Dunia tak pandang benda tu. Tapi saya secara prihatin ni, saya sangat prihatin. Macam saya pun ada anak 7 orang. Saya tahu saya seorang ayah. Anak gitu ni kita nak protect betul-betul tak? Tapi kena kawal. Bukannya saya panggil awak datang sini, abang panggil untuk sekolah awak. Saya prihatin juga pada awak. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Saya Muhammad Zarif Faiz bin Tamizi. Pertama sekali lah, saya nak minta maaf kepada semua rakyat Malaysia atas sebab kelakuan saya kepada seorang perempuan yang saya tunjang di Cameron Highland, Jalan Tapah. Di sini saya nak ceritakan situasi sebenar daripada A to Z. Apa yang jadi kat bini saya, anak saya, kenderaan saya. Daripada Cameron kami dah habis beriadah, jalan-jalan apa semua, dan kami on the way turun untuk balik ke Shah Alam. Saya melalui Jalan Tapah. Time saya turun tu trafik agak sesak sebab banyak kereta yang nak pulang. Lepas tu ada satu part saya nampak ada satu kereta 4x4 dengan 1.2 Myvi yang sedang memotong lah. Macam biasa saya teruskan perjalanan, Myvi tu ada dekat belakang lah. Ada sampai satu part tu dekat Selekoh tajam. Saya fokuskan kepada Selekoh. Saya memang tak pernah belakang. Dan ada satu kereta yang bertentangan nak masuk. Tiba-tiba saya nampak dia menghala ke saya sambil brake emergency dan berikan horn. Bila saya tengok belakang, ada sebuah Myvi nak potong, tapi tak lepas. Situasi saya mula-mula time tu saya tak ada apa. Bila kereta tu brake emergency tu, saya jadi tiba-tiba menghala ke saya dah jadi kelang kabut. Saya nak tekan brake, anak bini saya ada kat belakang. Saya nak tekan minyak, memang dah tak lepas lah, kereta ada kat depan. Jadi makna saya ni tengah-tengah. Time tu kereta tu dia dah brake emergency menghala ke saya brake emergency, tayar saya dah jatuh daripada jalan. Dekat situ saya bernasib baik, saya tak tekan brake. Kalau saya tekan brake, maknanya boom. Bukan saya saja akan boom, kereta belakang saya semua akan boom. Boom ke mana? Ke gaung. Saya brake emergency pun bini saya dah jatuh dah. Perut dia dah kena seat depan. Saya tak mudah menangis, tapi hari ni tak tahu kenapa. Saya tengok keadaan anak bini saya dulu dah jatuh apa semua. Bini saya dah sakit kan. Cakap okey, saya jalan lagi. Tapi time tu memang saya marah. Saya buka tingkap, saya tunjuk tangan saya. Saya tunjuk lucah lah. Jadi saya tak dapat kontrol kat situ. Saya buka tingkap, saya tunjuk. Itulah yang saya cakap tu. Dan saya menjerit sebab saya tak tahan sangat. Sampai dekat Latak Iskandar, 3 km daripada tempat kejadian, saya berhenti. Apa yang terjadi masa abang turun kereta tu? Apa yang abang buat dekat dia? Saya cuba bercakap dengan dia. Bila saya bercakap, dia bagi. Bila saya bercakap, dia bagi. Kat situ saya dah jadi naik saya punya darah. Sampailah satu part tu, saya dah nak pergi, dia menjawab. Dan saya patah balik, saya tepuk dahi dia, tunjang.
seorang suami tengok ada isteri dia yang dah lintah bukang kat belakang. Apa perasaan? Saya pun macam mana tak boleh nak berfikir sebab tengok anak bini macam tu kan. Apa pengajaran yang saya dapat dalam penjara tu saya tak boleh nak kongsikan. Tapi saya dapat kira dapat belajar sesuatu daripada kes ni. Dan saya masuk penjara pun saya dapat belajar sesuatu daripada banduan-banduan lain. Dalam penjara tu saya banyak berfikir panjang. Daripada side sana saya tak dapat nak kata apa-apa lagi sebab kemungkinan saya akan buat report untuk dia pula. Sebab untuk side saya dah terima hukuman, dah kena penjara dan saya dapat kesedaran. Dan saya nak mohon maaf lah atas perbuatan saya, atas perbuatan apa yang saya buat kat dia kan. Maknanya saya dah terima hukuman saya. Masa kejadian tu memang betul-betul saya terkejut. Dan anak saya pun masa tengah tidur, dan dia pun terkejut sama. Tapi saya dah terjatuh dah masa tu. Memang dah terhentak dekat kerusi bahagian depan tu. Sebab saya duduk di belakang pemandu. Saya dah terhentak ke bawah. Anak saya pun dah terkejut, hampir jatuh juga. Masa tu saya memang perasan ada kereta Myvi biru tu memang dah ada dekat sebelah kami. Memang kami dah ke tepi dah masa tu. Dan memang ada kereta berhadapan, bertentangan, hampir langgar dengan dia, hampir bertembung dengan dia. Dan satu lagi saya nak minta netizen lah, jangan cakap bukan-bukan. Dari side saya, betul, saya nak minta maaf terlebih dahulu sebab saya dah tertouch perempuan tu. Saya sebagai lelaki pun ada tahap juga. Bila tengok anak bini saya macam ni, ada tahap. Kira saya tunjal kepala tu memang tanpa niat. Saya tak ada niat nak pukul dia pun. Dan satu lagi saya nak berterima kasih dekat pihak semboyan dan Abang Kanda Yusof Azmi lah. Panggil kami kat sini untuk kami luahkan perasaan kami lah. Dan cerita apa benda sebenar yang terjadi. Jadi saya minta hentikanlah kalau yang cakap bukan-bukan tu saja.